Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Encik Muhammad Fawis bin Bakri selaku pensyarah bagi kursus Wacana Akademik Bahasa Melayu kumpulan AX dan hadirin hadirat sekalian. Saya, Dania Arissa binti Rozi, pemegang nama matriks D202211036618. Dalam video ini, saya akan membentangkan amalan pemakanan dalam kalangan pelajar di universiti dan implikasinya terhadap pembelajaran. Pengambilan cara pemakanan yang baik adalah penting bagi meningkatkan tahap pembesaran dan kesihatan para pelajar agar dapat membekalkan zat dan nutrisi yang berkhasiat terhadap tubuh badan. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan amalan pemakanan yang baik. Menurut portal Kementerian Kesihatan Malaysia 2022, turut menjelaskan bahawa setiap individu perlu memastikan kuantiti dan kalori makanan utama seperti makanan tengah hari dan makan malam diambil dalam kuantiti yang sewajarnya. Dan KKM turut mempromosikan konsep pinggan sihat Malaysia ataupun suku-suku separuh yang jelas dapat membantu pemakanan yang baik dalam kalangan masyarakat, terutamanya para pelajar di universiti. Dapatan kajian di dalam artikel ini mendapati terdapat 6 faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan dalam kalangan pelajar di universiti, iaitu yang pertama adalah pilihan menu makanan, yang kedua adalah waktu makan, yang ketiga adalah tempat makan, yang keempat adalah pembelajaran untuk makan, yang kelima adalah kepuasan terhadap kualiti makanan di kampus, dan yang keenam adalah persepsi tentang tujuan makanan dan perkara yang berkaitan dengan makanan. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa faktor utama di dalam artikel ini. Oleh itu, saya akan menjelaskan faktor yang utama iaitu pemilihan menu makanan. Perkara ini bertujuan untuk mengesan tingkah laku pemakanan para pelajar dari aspek jenis makanan yang diambil pada waktu sarapan pagi, tengah hari dan malam. Pemilihan ini didorong oleh cita rasa pelajar yang saling berubah-ubah sehingga pilihan makanan tidak tetap diambil pada setiap hidangan. Oleh itu, jelas dapat dilihat bahawa pilihan utama para pelajar adalah dengan mengambil makanan yang segera dalam kadar yang kerap pada setiap waktu makan. Hal ini tidak boleh dinafikan lagi bahawa jangka masa untuk menyiapkan makanan segera tersebut jauh lebih singkat dan tidak perlu bergerak ke kafe untuk mereka membeli makanan, walaupun pengambilan makanan tersebut tidak berkhasiat. Faktor yang kedua adalah waktu makan. Para pelajar lebih gemar mengambil makanan pada waktu malam. Kekerapan ini boleh memudaratkan kesihatan para pelajar dan mudah membuat mereka mengantuk dan rasa lesu pada keesokan harinya. Hal ini akan menyebabkan lemak makanan yang diambil mudah terkumpul kerana pada waktu malam kadar metabolisme badan adalah rendah. Tambahan pula, para pelajar lebih gemar tidak mengambil sarapan pagi dan perkara ini akan mengurangkan tenaga serta nutrien yang diperlukan seharian oleh tubuh badan mereka. Oleh itu, pengambilan makanan yang bersesuaian dan penjagaan waktu makan perlu dititik beratkan bagi menjaga tahap kesihatan fizikal dan mental para pelajar. Faktor yang seterusnya adalah pembelanjaan untuk makanan. Kekangan kewangan dalam kalangan pelajar kerana ingin berjimat cermat atau kurang berkemampuan menyebabkan mereka menggabungkan dua jadual makan atau hanya makan sehari sekali sahaja. Makanan seperti mi segera merupakan pilihan utama mereka kerana ingin mengurangkan kos pembelanjaan harian. Hal ini demikian, berkemungkinan mereka akan dihidapi penyakit yang berbahaya. Menurut berita Awani 22 Mac 2023 menekankan bahawa mi segera memiliki sodium yang berlebihan, punca penyakit kanser, obesiti dan gangguan sistem penghadaman terhadap tubuh badan. Secara tidak langsung, perkara ini mampu menghilangkan fokus para pelajar dalam pembelajaran sehingga dapat menurunkan prestasi akademik dari masa ke masa. Oleh itu, pembelanjaan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang jauh lebih murah dan menguntungkan perlu diamalkan oleh para pelajar universiti untuk kesihatan tubuh badan mereka. Menurut Muhammad Azlan Abdullah dan Raizah Ali 2011 menunjukkan terdapat lebih 50% pelajar mempunyai kesedaran terhadap diet seimbang. Namun terdapat 60.7% pelajar tidak mengamalkan diet seimbang dalam pemakanan mereka, terutamanya mereka yang berada di universiti.
Secara kesimpulannya, para pelajar haruslah lebih peka terhadap setiap pengambilan menu makanan dengan mengikut saranan piramid makanan yang betul agar mereka memakan makanan yang lebih sihat dan berkhasiat agar dapat membantu perkembangan terhadap pembelajaran yang lebih cemerlang dan berkesan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampai serangkap pantun. Pembentangan kian berakhir, ilmu di hati seperti cahaya yang terang. Terima kasih di sini, kita berpisah. Ke pintu ilmu kembali melangkah. Sekian daripada saya, terima kasih.